Okey kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Boleh dengar dengan jelas ya? Waalaikumsalam, Madam. Madam. Okay. Alright, so hari ini kita akan teruskan kepada topik 6.0 iaitu yang bertajuk array. Okay, array. Dan topik array ini akan digunakan untuk menyelesaikan soalan assignment. Okay. So, kita tengok dulu learning outcome for this topic. Okay, so at the end of this topic, students should be able to first is define array. Madam. Saya. Oh, tak Madam share tak screen. screen. Oh, Alhamdulillah. Thank you bagi tahu. Duk ingat ke share dah screen. Thank you. Alright. Ya ada dah. Okay, define array related with memory allocation. Maksudnya adalah kalau sebelum ni sebenarnya array ini dia adalah sama dengan repetition. Okay, dia sama dengan repetition. Cuma perbezaan dia, kalau repetition contoh saya nak calculate 5 mark contohnya. Okay. Saya nak cari mark. Kalau repetition, kita akan simpan dalam satu bekas. Bekas tu nama mark. Bekas tu nama mark pula dah. Bekas tu nama sum. Semua 5 mark ni akan masuk dekat sini. Okay. Dia ada satu location saja. Kalau repetition, dalam komputer dia ada satu location saja. Tetapi bila array, dia kalau ada 5 mark, maksudnya dia akan ada 5 location. 1, 2, 3, 4, 5. So ini mark 1, mark 2, mark 3, mark 4, mark 5. Itu perbezaan dia. Dia ada memory allocation yang tertentu. Okay, setiap satu elemen berada dalam satu location. Itu perbezaan dia yang pertama. And then yang seterusnya, okay, initialize input, process and output. Okay. Kalau untuk repetition, okay, ni repetition yang sebelah sini. Okay, kalau untuk repetition, initialize ni biasa kita akan start dengan I equal 1. Tetapi untuk array, kita akan start dengan I equal 0. Mesti start dengan 0. Saya pergi ke sini sikit Okay, array versus repetition. Okay, kalau initialize, repetition start I equal 1. Biasanya 1 lah. Ataupun kita boleh start at any numbers. Kita nak start dengan 2, kita nak start dengan 0. Okay, but biasanya kita start dengan 1. Repetition, we can initialize at any numbers. But for array, kita mesti start dengan 0. Because untuk array, dia ada specific location yang saya lukis tadi. Okay, ini adalah array yang akan simpan elemen. Dan setiap ini dia ada specific location dia. Ada index. Kita panggil ini adalah index. Dan indeks ini dia mesti bermula dengan 0. Mesti bermula dengan 0. That's why I mesti starting dengan 0. Okay, tak boleh nilai lain. Kemudian untuk input. Okay, kalau input. Contoh tadi kita nak simpan mark. Kalau dekat repetition ini kita buat read mark. Tetapi untuk array dia akan jadi read mark ada I. Itu je perbezaan dia. Dia masih lagi read mark tapi ada I sebab dia ada specific location. Kemudian pula untuk proses, kalau dekat sini kita akan jadi sum sama juga dengan sum tambah mark. Tapi dalam array kita akan jadi sum sama juga dengan sum
tambah mark I. Okey, boleh ke nampak perbezaan dia? Dia adalah repetition sebenarnya, cuma dia ada specific location. Okay. Kalau untuk output pula, saya nak display mark contohnya. Display mark. So dalam array dia akan jadi display mark I. Macam tu. Okay, bukannya ada coding yang berlainan, tidak. Sama je macam repetition, cuma dia ada specific location. Iaitu kita panggil dia adalah index. Alright, seterusnya. Harap awak boleh take note ya, conteng dekat buku tu, catatkan. Okay, jot down point-point yang saya tulis. Okay, seterusnya untuk C, assignment kita akan perform one dimensional array. Okay. Dan dekat dalam tu nanti kita akan cari, kita akan buat linear search. Linear search ni maksud dia, kita dah ada satu array ni. Okay, linear search tu contoh saya nak cari. Saya nak cari markah 90. Okay, contoh linear search 90. So saya akan pergi kat sini. Adakah mark 1 ni sama dengan 90? Atau adakah mark tu, kita berjalan. Kita berjalan dekat dalam markah 90. Okay. Dan yang terakhir adalah, okay, sama juga perform one dimensional array, tetapi ini adalah operator dan ini adalah operation. Okay, nanti kita tengoklah latihan-latihan yang ada dekat dalam ni. Tapi secara ringkasnya, array itu adalah repetition, tetapi dia ada memory allocation yang dalam bentuk index. Okay, cuba tengok soalan ni. Okay. Okay. Kalau sebelum ni, input entered into a computer will be stored in a memory of a computer that we call variable. Contoh macam tadilah mark. Bila kita dah buat double mark, bermaksud kita declare variable tersebut. Dan bila kita declare saja variable ini, maka wujudlah satu memori, computer memory yang akan menyimpan mark. Okay, tetapi kalau tengok kat sini, dia tak ada I. So bila tak ada I, dia repetition biasa. Okay. Jadi bila repetition biasa, ini first kita akan masukkan mark 97.5. So dia akan simpan dalam memori komputer tu. 97.5. Tapi bila mark kedua masuk, dia akan replace. Okay, dia akan replace value tu. Sebab dalam memori tu ada satu tempat saja. So dia akan replace. Okay. Replace dengan yang ni pula. Ada nilai mark yang latest. Replace lagi. Jadi dia tak dapat simpan semua data tu dalam satu variable yang sama. Dia akan replace. Jadi itulah kelemahan dia. Jadi bila kelemahan itu berlaku, macam mana nak selesaikan dia? Macam mana nak simpan semua data? Kita akan simpan menggunakan array. Array dia boleh simpan banyak elemen because array adalah ordered sequence of data of the same type. So dia dalam sesuatu array, ni, contoh array ni, kalau array awak ni nama dia mark, maksudnya dalam ni semua dia akan simpan mark sahaja, tak boleh simpan benda lain. Okay, dan kalau mark ni data type dia adalah int, maksudnya semua data dekat dalam ini adalah int. Okay, dia sama same type of data. Okay. So, apa perbezaan tadi? Kalau yang sebelum ni kita hanya declare dengan menulis double. Okay, kita hanya tulis double mark. Yang sebelum ni double mark dia akan ada satu location saja. Tetapi untuk array cara declare dia masih lagi ada double mark, cuma dia ada ni square bracket. Okay, lepas tu dia ada size 3. Bila ada 3 ni maksudnya dia akan sediakan 3 ruang untuk simpan nombor. Okay, dan 3 benda ni dia akan starting dengan 0. 0, 1, 2. That's why kita boleh simpan banyak elemen. Okay, so kalau ada 3 markah sekarang dia tak akan replace lagi. Semua markah tu ada dekat dalam ni. Dia tak replace dan saya boleh trace lagi. Kalau saya nak tahu apakah mark at index 1. So index 1 nilai dia 41.0. Okay, so kalau yang ni kita tengok mark E0 bermaksud ini adalah mark
at index 0. So index 0 mana? Yang ni. So letaklah 97.5. Yang ni pula maksud dia mark at index 1. Masuklah dekat index 1. Mark at index 2. Masuklah dekat index 2. Okay. Seterusnya. Kita lihat kepada component of an array. Kita kena kenal komponen-komponen ini. Okay. So we have 5 components. Okay. Kena imagine bila array saya akan selalu lukis bentuk macam ni location. Okay. Tak kisahlah melintang ke menegak ke tak kisah. Okay. Dan kita kena tahu array ni kita nak simpan. Okay. Kita nak simpan. Kita nak simpan apa? Contohlah saya nak simpan height. Contoh Okay. Height. So height ini adalah array name. Mesti ada nama array. Okay. Kemudian saya kena tahu height ini data type-nya apa. Okay, ingat tak apa jenis-jenis data type? Kita ada int, kita ada double, kita ada string, kita ada char, kita ada boolean. So kena tahu kegunaan semua benda ni. Kalau int, kita gunakan untuk apa? Refresh balik. Ini untuk nombor integer, nombor bulat. Okay, seperti bilangan jam, bilangan hari, bilangan orang. Okay, kalau double ini untuk nombor perpuluhan. Kalau siapa yang dah lupa. Okay, so height ini sesuainya adalah double. Height mesti ada perpuluhan kan. So double ni seperti price, height, weight. Okay, double. And then seterusnya string. String ni kita gunakan untuk perkataan. Okay. Okay, perkataan. Contoh perkataan seperti name. Nama kita. Okay, contoh saya Madam. Lah ni. Okay, ataupun nak tahu nama Siti. Perkataan lah. So dia akan pakai string. Okay, dan kalau char pula dia adalah single character. Contoh kalau Madam, dia hanya akan simpan M sahaja dan dia ada single quote. Okay, kalau string tadi dia ada double quote. Okay, boolean ini adalah true dan juga false. Okay, so kita kena tahu penggunaan dia. Jadi data type kita dah dapat detect, data type-nya adalah double. Kemudian apa yang akan berada dekat dalam ini? Okay, yang dalam ni ini adalah elemen. Okay, elemen. So apa yang berada dekat dalam ini adalah elemen. Okay. Kemudian dia akan ada indeks dan mesti bermula dengan kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, itu adalah indeks. Yang ini adalah indeks. Okay. Size. Size pula dia adalah saya pergi ke elemen. Size adalah how many elements? Okay, how many element? Tengok elemen kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So size kita adalah 6. Okay. Tetapi kalau saya tanya, apakah kita punya maximum index? Okay, maximum index adalah 5. So jangan confuse yang tu. Maximum index kita 5. Okay, tetapi size kita 6. Sebab size bergantung kepada how many element. Okay, boleh sampai sini? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okay, thank you respon. Cik ni mesti happy nak balik ni kan. Okay, saya cuba habiskan secepat mungkin. Kalau habis pukul 11 tu, terus buat praktikal test terus balik. Kalau habis 10.30 kan. 10.30 terus praktikal test. Lepas tu siapa dah submit boleh balik. Okay, so ini sebagai contoh. Okay, contoh yang telah diberi. Array ini nama dia name, nama dia num. Okay, array name itu num. Yang dekat dalam ni adalah elemen. Okay, elemen. Size dia 7 sebab ada 7 elemen.
indeks dia bermula dengan 0 dan berakhir dengan 6 as a maximum index. Okay. Okay, kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, inilah part yang paling penting sekali. Okey. Daripada tadi saya duk lukis kotak-kotak tu. Okey, sebenarnya sebelum kotak tu wujud, dia mesti ada satu instruction kepada komputer supaya wujudnya location tu. Dia bukan tiba-tiba muncul. Okey, kalau kita terdetik dekat hati, nak buat array terus muncul. Tidak. Kita kena bagi instruction kepada komputer supaya di dalam memori komputer tu, dia akan wujudkan kotak-kotak tadi. Jadi, inilah fungsi declaring and creating array. Okey, pertama sekali kita kena declare array. Okey, contohlah saya nak buat array. Okey, contoh saya nak buat array, saya tulis macam ni lah soalan dia. Calculate array pula dah. Calculate BMI for 20 student. Okey, so bila nak kira BMI, nak kira BMI, ada beberapa perkara yang saya kena simpan. Okey, yang pertama, apa dia punya height. Yang kedua, saya kena tahu apa dia punya weight. Dan yang ketiga, barulah saya boleh kira BMI. So, untuk height ni, mestilah ada, kalau untuk 20 student, mestilah ada 20 banyak sangat. Saya lagi nak lukis kotak tu susah pula. Okey, saya buat katakan untuk 6 lah ya. Okey, untuk 6 student. So, saya mesti ada height untuk 6 orang. Dan saya mesti ada weight pun ada 6. Dan BMI pun mesti ada 6 juga. Kan? Jadi bila kita tahu ada 6 elemen, weight 6 elemen, BMI 6 elemen, bermaksud saya kena wujudkan 3 array dekat sini. 3 array. Okay. Array yang pertama adalah saya wujudkan untuk height, yang kedua untuk weight dan yang ketiga untuk BMI. Okay. Ada 3 array. Jadi saya kena declare array yang pertama ni. Okay, saya buat yang pertama dulu ya. Okay, yang pertama ni untuk height. Cara nak declare dia, format dia adalah data type diikuti square bracket lepas tu array name. Okay, so data type apa? Double. Okay, double. Lepas tu square bracket. Kemudian array name height. Siap dah. So bila saya declare saja benda ni, maka dalam memori komputer akan wujudlah apa dia? Satu array. Nama array itu adalah height. Dan size dia, size dia tak tahu lagi. Tak tahu lagi size berapa. So dia akan wujud macam tu dulu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan buat pula untuk weight. Okay, so macam mana nak declare dia? Weight pula dah, sorry. Double. Okay, ada square bracket. Lepas tu ada weight. Semicolon. Maka dalam memori komputer dia dah ready dah. Array untuk weight. Tapi size tak tahu lagi ada berapa. Okay. Dan yang ketiga, saya akan buat pula untuk BMI. So, double. Okay. Awak pun tulis tahu contoh yang saya bagi ni. Double. Lepas tu BMI semicolon. Maka wujudlah satu lagi untuk BMI. Okay. Kemudian, ini dia bagi contoh. Ni contoh kalau untuk mark maksudnya double, square bracket mark. Kalau double, double lah. Kalau integer, in lah. Okay. Kemudian kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu creating. Okay, creating array ini, format dia adalah kita nak tentukan size array itu. Okay, nak tentukan size array. Syntax dia adalah array name, new, lepas tu follow by data type dan juga size. Okay, kalau tengok soalan yang saya buat tadi, kita nak buat untuk berapa student tadi? 6 student kan? Okay, untuk yang pertama ni,
iaitu untuk height. Okey, ni height yang pertama, ini yang kedua dan yang ketiga. Okey, yang pertama untuk height saya kena creating array dia. Apa nama array dia? Height. Jadi kita tulis kat sini height equal new, data type dia apa? Double. Sorry, tak elok pula saya tulis balik. Okey, nak tulis tempat yang besar sedikit. Sinilah kot. Okey, sinilah satu. Okey, nombor satu untuk creating array. Okey, array name height. Kemudian ada equal new, lepas tu data type dia double. Lepas tu size dia. Kita nak buat untuk berapa tadi? 6. So tulis 6 dekat sini semicolon. So bila dah nampak ada 6 dekat sini barulah height ini akan ada specific location. 3, 4, 5, 6. Okey, faham tak macam mana dia wujud dalam tu? Okay, bila kita mention ada size ni baru wujud 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elemen. Kita buat pula untuk weight. Okay, yang kedua untuk weight pula weight kat sinilah yang kedua. Okay, so cara nak tulis dia array name weight equal new double size dia 6 semicolon. So bila sebut size 6 baru wujud memory allocation tu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita akan buat untuk BMI, iaitu BMI equal new double 6. Okey. Maka wujudlah kat dalam ni 6. 2, 3, 4. Okey. Boleh? Okey. Sekarang ini dia bagi contoh ni kalau mak dia akan jadi mak equal new double 10. Size dia 10 maksud ada 10 kotak. Sekarang kita akan pergi dekat sini. Tadi kita separate, declare asing, create asing. Tapi yang ini kita nak declare and create sekaligus. Okey. Saya buat untuk ketiga-tiga tadi. Okey, tadi kita asing kalau lupa, tadi kita asing, kita buat kat atas ni declare. Okey, kita buat declare. Dan lepas tu baru kita. Sekarang kita tak nak buat asing-asing, kita nak sekaliguskan dia. Bila nak sekalikan, saya buat untuk yang pertama dulu untuk apa yang akan jadi. Okay, ini syntax dia, data type double. Ada square bracket, array name height equal new, data type dia double. Alamak tak muat pula. Size dia adalah 6. Okay. Yang kedua, kita akan buat untuk weight pula. So weight. Silap. Data type dulu. Double. Square bracket. Lepas tu baru tulis weight. Equal new double 6. Okay. Nombor 3. Kita akan buat untuk BMI double. BMI equal new double 6. Jangan lupa semicolon. Okay. So itulah perbezaan dia declare and create ataupun berasingan ataupun combine. Okay. Dah ke? Dah, madam. Okay, baik. So kita teruskan lagi. Okay. Ini yang ada array initializer. Okay, array initializer ni favorite juga dalam exam. Dia akan bagi satu array, nama array tu mak, dan dalam ni dah ada value. Kita tak perlu input lagi. Dia dah ada value. Dan soalan yang biasa dia tanya macam state the second element. Okay, kalau saya tanya state the second element, apa jawapan saya?
Apa jawapan dia? Second element, apa jawapan dia? 41.8. Betul, 41.8. Tapi kalau saya kata apa elemen sorry sekejap Tapi kalau saya sebut macam ni mark tu, apa jawapan dia? 36.5. Pandai, 36.5. Okay, so kena careful kat situ. Alright. Okay, so kena tahu bila dapat macam ni, label terus index dia. Ini kosong, ini 1, ini 2. Okay, seterusnya saya pergi. Okay. Ini sama macam tadilah. Okay, sekarang saya akan pergi kepada assessing element in array. Okay, assessing element in array. Okay, kalau tengok kat sini, processing element we often use for loop. Okay, sebenarnya kita ada dua jenis loop while loop dan juga for loop. Okay, soalan exam pernah ada. Dia bagi coding dalam for loop, lepas tu dia cakap tukar kepada, dia bagi while loop tukar kepada for loop. Ataupun dia bagi for loop tukar kepada while loop. Dua soalan ni ada. So, apa perbezaan dia for loop dan juga while loop? Okay. Kalau for loop, ini saya buat perbezaan dulu. Okay, ini while loop yang kita biasa buat sebelum ni. Ini for loop yang kita akan buat sekejap lagi. Okay, while loop, kalau sebelum ni kita akan buat macam ni. I equal 1. Lepas tu kita akan ada Y I less equal 3 contohnya ya. Okay, lepas tu contoh saya buat mark lah. Read mark. Lepas tu sum sama juga dengan sum tambah mark. Lepas tu I equal I tambah 1 and Y display sum. Lepas tu stop. Okay. Tetapi bila for loop, okay, saya nak tukar array lagi tau. Saya tukar kepada for loop dulu. Okay, tapi bila for loop, yang membezakan dia adalah initial condition updating, dia akan duduk sekali. Dan perkataan Y akan tukar jadi for. So, dia akan jadi macam ni. For. Lepas tu ni, yang pertama ni dulu. Akan duduk sini. I equal 1. Okay. Ini for loop. Okay. Kemudian semicolon. Okay. Tetapi for ni dia hanya ada dalam coding sahaja ya. Dia tak ada dalam pseudocode. Dalam coding je silap saya buat pseudocode lah. Okay. For loop dalam coding saja. Pseudocode hanya ada pseudocode Y Coding saja yang ada for loop. Lepas tu condition yang kedua. Condition duduk dalam ni. I less equal 3. Semicolon. Then kemudian updating. I equal I tambah 1. Tutup. Dan ada open curly bracket. Okay. Saya silap letak buat. Okay, saya tukarlah. Takut confuse ke boleh? Tak perlu tukar coding yang ni. Okay, yang for ni memang dia dalam coding saja. Kemudian kita ada read mark kan. Dia masih sama lagi read mark iaitu mark equal sc.next double contohnya. Saya tak buat from user lah. Ya, okay, lepas tu sum sama juga dengan sum tambah mark. Lepas tu ny maksudnya tutup. Kemudian display sum system.out.print. Maka keluarlah sum. Lepas tu stop. Okay. Boleh nampak tak perbezaan dia? Yang lain masih lagi kekal sama. Okay, kekal sama. Kalau read mark masih lagi read mark. Sum masih lagi ada. Okay, ny ada. Display ada. Cuma yang berubah initial condition updating duduk sekali dekat sini. Boleh? Yang lain tak berubah.
Boleh, Okay. madam. Alright. Lepas tu saya nak tulis balik dekat sini. Ini for loop So, kalau untuk array pula, so dia akan jadi for I mesti start dengan 0. Mesti start dengan 0. Okay, kemudian dia punya size ni, size dia tak boleh less equal tu, dia akan jadi I less. Less apa? Sebab kita ada variable mark, dia akan jadi mark dot length. Tu perbezaan dia. Okay, mark dot length tu merujuk kepada size array mark. Kemudian, Allah. Oi, dia tak nak tutup ni. Okay. Kemudian, I equal I tambah 1 ataupun boleh juga kita nak gunakan I plus plus pun boleh. Okay. I plus plus tutup. So perbezaan yang pertama kat sini. Mark.length. Mark.length ni maksud dia size array mark. Okay, kan kita declare kat belakang tu ada size kan. Kalau size dia 5, maksudnya mark.length ni dia akan baca 5 ni lah. Okay. Kemudian sama lagi dia masih ada open curly bracket. Okay, read mark dia akan jadi mark I equal sc dot next double. Kemudian kita ada sum tadi. Sum equal sum tambah mark I. Kemudian kita tutup. Lepas tu display kan system dot out dot print. Sum je lah. Tutup. Okay, sekarang kenapa mark sahaja yang ada I? Kenapa sum tak ada I? Kenapa? Okay, kita 5 ni kita nak simpan mark. 1, 2, 3, 4, 5. Mark kan contoh 90, 80, 70, 60, 100 contohnya. So kita kena buat array yang ada 5 size. Tapi sum ni kita nak simpan sum setiap masa ke? Nak simpan sum. Masuk 90 terus simpan sum. Masuk 80 simpan jadi 170. Kita sum ni kita simpan sentiasa ke? Perlu ke? Ataupun kalau tak nampak dekat situ macam resit bayaran lah. Okay, bayangkan resit bayaran. Kenapa sum tak ada I? Sebab tak perlu I. Nak last sekali. Bukan nak simpan setiap masa. Contohlah kalau resit beli barang resit. Okay, beli pen RM1. Takkan lepas tu total RM1. Lepas tu pembaris 2. Takkan lepas tu ada total 3. Tak perlu kan macam ni. Kalau kita buat ada array sum I, contohnya sum I, bermaksud sum total tu akan ada. Setiap kali masuk akan ada total. So tak semua benda akan ada I. Okay. Biasanya sum total yang ini tak perlu array. Tak perlu. Sebab dia last sekali. Sum ni kita akan baca last sekali. Okay. Boleh ke setakat ni? So itu perbezaan dia. Ini array for loop. Ini daripada coding yang bukan array. So bila kita tukar, yang membezakan dia adalah ada I saja. Lepas tu length dia. Okay. Sum dengan total tak perlu array. Sebab kita bukan nak simpan sentiasa. Alright. So saya scroll lagi. Ikut nak tengok lagi. Okay. Ini array untuk for loop. Macam mana nak tahu array? Bila awak nampak ada I dekat situ. Okay. Okay, saya harap awak tulislah tahu. Kalau dengar saja memang akan masuk kiri, keluar kanan. Kadang-kadang tak sempat masuk, dia dah keluar tu. Dia U-turn balik. Okay, so kena tulis Okay, sebab tu ada kat sini num.length. Okay, num.length ini tolong take note dia merujuk kepada size array yang bernama num. Okay. Seterusnya kita pergi kepada ni dah okey, ini enter okey, untuk entering data tadi saya dah tunjuk secara tidak langsung. Sama lagi masih ada mark kalau SC lah. Okey, input.nextDouble ataupun biasa kita buat SC tak kisahlah, sama je. Cuma membezakan dia adalah ada I. Okey, saya dah tunjuk tadi itu untuk input statement. Okey.
Bila nak display pula sama juga. Saya dah tunjuk tadi sistem .print. Tetap nak display apa. Tapi biasa kita buat dalam bentuk ayat kan. Boleh je. Kita nak tulis your, sama lagi. Mark. Tak perlu buat I kat sini. Is. Kat sini jangan buat I pula. Okay, is. Lepas tu kita nak plus dengan mark. Kat sini je ada I. Okay, dalam ni jangan letak I. Kat belakang ni je ada I. Variable tu saja yang ada I. Okay. Seterusnya, ini untuk output. Okay, seterusnya, untuk find sum ke total ke nampak sama juga kita masih lagi initialize equal 0. Cuma mark saja yang ada I. Total, maintain total. So finding average. Untuk finding average ini yang membezakan dia adalah kat sini. Kan nak cari average mesti total bahagi dengan bilangan kan. Mark.length ni dia adalah size. Size ni sama juga dengan bilangan elemen. So kita tak bagi dengan I apa tidak, kita bagi dengan mark.length kalau array tu array mark. Sebab mark.length itu adalah size dan size merupakan bilangan elemen. Find the largest ini nanti kita tengoklah sebab kita dah discuss kan find maximum untuk repetition biasa. Untuk pagi ni saya akan stop dekat sini dulu. Ada sebarang soalan setakat ini? Tak ada, Madam. Ada, Madam. Madam.